Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi dalam kelas Cikgu Ridwan dalam subjek fizik tingkatan 5 KSSM. Itu dalam bab yang kelima berkaitan dengan elektronik. So hari ini cikgu teruskan dengan subtopik berikutnya iaitu 5.2 berkaitan dengan semikonduktor lah. So di akhir pengajaran cikgu, pembelajaran hari-hari ini, cikgu harapkan yang pertama murid-murid di luar sana boleh menghuraikan fungsi diod semikonduktor. Kemudian berkomunikasi ni maksudnya menerangkanlah apa sahaja yang berkaitan dengan semikonduktor, termasuk kegunaan diod dan juga kapasitor nanti yang kita akan lihat dia sebagai rectifier yang di mana kita akan nampak nanti ada dua rectifier separuh dan juga rectifier penuh lah. Okey. Jadi teruskan bersama cikgu untuk slide yang berikutnya. Okey. Jadi diod semikonduktor. Okey, kalau murid tengok dekat sini di skrin kamu itu ada perkataan diod dan juga semikonduktor lah. Ada dua perkataan. Maksudnya diod campur diod kita campur kat sini. Di tengah-tengah ni kita campur lah. Sama juga macam tajuk elektromagnet. Tajuk elektrik dan juga magnet digabungkan. Jadi yang ini diod dan juga semikonduktor. So semikonduktor, semi ni separuh, konduktor ni pengalih, iaitu separuh pengalih. Diod ni satu peralatan elektronik lah. Ni contoh diod. Ini adalah contoh diod di mana diod ni mempunyai fungsinya tersendiri. Apakah fungsinya? Okay, kita akan lihat lepas ini. Di dalam kehidupan terdapat pelbagai peralatan elektronik dan paling dekat dengan kita adalah peranti smartphone ataupun telefon pintar, komputer, TV, apa lagi, microwave. Di mana semua peralatan-peralatan ini berfungsi menggunakan bekalan arus elektrik, dan bekalan arus elektrik yang terlibat adalah arus terus. Arus terus. Okey, daripada pencawang sampai ke rumah kita adalah arus ulang alik. Itu yang kena ingat. Tapi untuk setiap peralatan komputer ataupun apa-apa peranti peralatan elektrik, dia punya berfungsi menggunakan arus terus. Persoalannya, bagaimanakah arus ulang alik yang kita terima daripada tenaga nasional Berhad ditukarkan kepada arus terus ke dalam peralatan-peralatan elektrik dan elektronik di rumah kita. Itu antara soalan lah untuk kamu. Jadi sebenarnya arus ulang alik ni boleh ditukar kepada arus terus menggunakan peralatan elektronik yang cikgu akan sebutkan tadilah. Dan alatan itu sebenarnya adalah ini diod semikonduktor. So, diod ni berfungsi mengubah arus ulang alik kepada arus terus. Jadi terjawablah soalan cikgu tadi bagaimana arus ulang alik ditukar kepada arus terus. Jadi alatan tersebut atau peranti tersebut adalah diod semikonduktor. Okey, so dalam buku teks pada aktiviti 5.4 ini ada aktiviti yang membincangkan fungsi diod semikonduktor ini. Kalau kamu tengok radas, bagi yang dah biasa kita faham, ini adalah sel. Ini adalah sel. Ini adalah sel. Okey, ini sel juga. Ini adalah simbol untuk diod. Ini adalah simbol untuk mentol. Ini mentol, ini simbol untuk diod. So dalam aktiviti ini kita nak mengkaji fungsi diod semikonduktor inilah. Jadi kalau kita lihat nanti sebenarnya diod ni dia ada kutub. Dia ada kutub yang di sini positif dan di sini adalah negatif lah. Diod ni dia berkutub. Maksudnya dia hanya membenarkan
arus elektrik melaluinya dalam satu arah sahaja. So, kesannya apabila arus elektrik boleh melalui diod, kesan yang paling utama adalah mentol boleh menyala atau kita boleh gunakan ammeter untuk mengukur arus yang mengalir. So, ini adalah aktiviti mudah untuk membincangkan fungsi diod semikonduktor lah. So, soalannya, apakah fungsi diod dalam aktiviti ini? Fungsi diod ni adalah membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja. Di mana kalau kamu terbalikkan kutub untuk diod ini, kamu terbalikkan di sini negatif. Contoh litar kamu yang baru, selepas kamu terbalikkan dia jadi macam ni. Okey, litar yang kedua katakan begini. Okey, dari sini negatif, sini positif. So arus tak akan mengalir disebabkan kutub yang berbeza. Kutub yang berbeza positif, negatif, so arus tak dapat mengalir. Itu fungsi diod dalam aktiviti ini. Soalan nombor 2. Tentukan keadaan apabila diod membenarkan arus mengalir melaluinya. So keadaan ini kita panggil pincang kehadapan. Pincang kehadapan. Dalam bahasa Inggerisnya kita panggil forward bias lah. Kalau pincang songsang kita panggil reverse bias. So keadaan yang atas ni kita panggil pincang hadapan. Yang ini di bawah ni kita panggil dia pincang songsang. So songsang tak akan membenarkan arus melaluinya lah. Jika sel kering ditukarkan kepada bekalan arus mengalir, apakah yang akan berlaku kepada mentol tersebut? Jawapannya mentol juga akan menyala. Mentol juga akan menyala. Maka terjawablah diod semikonduktor ini bersifat atau fungsinya adalah menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Okey, aktiviti ringkas tetapi bermanfaat. Okey, fungsi diod semikonduktor. Okey, tadi cikgu dah cakap lah. Semikonduktor ni adalah komponen elektronik. Komponen elektronik maksudnya dalam litar elektronik terdapat banyak komponen elektronik dan salah satunya adalah diod. Dan sifatnya tadi dan fungsinya tadi mengalirkan arus elektrik dalam satu arah sahaja, iaitu dalam pincang kehadapan. Dan sebenarnya diod semikonduktor ni dihasilkan dengan menggabungkan dua simpang, iaitu simpang jenis P dan simpang jenis N. Dan simpang yang terbentuk kita namakan dia simpang PN. Simpang PN. Simpang P ni pembawa majoritinya adalah lohong ataupun proton lah. Lohong ataupun proton. Manakala jenis N ni pembawa majoritinya elektron, iaitu negatif lah, charge negatif. Yang ni charge negatif, yang ini charge positif. Yang ini proton, yang ini elektron. So apa yang berlaku ni kita nampak elektron akan bergerak daripada negatif ke positif. Kita belajar kan dalam elektrik, kalau arus bergerak dari positif ke negatif, tapi elektron dia akan bergerak dari negatif ke positif. Dan cikgu dah cakap tadi bahawa diod ini dia mempunyai kutub lah. So bahagian yang ini, yang segitiga ini, yang sebelah kiri positif dan di sebelah kanannya adalah negatif. Yang di atas ni adalah simbol lain lah. Simbol lain bagi diod. Kamu nampak ni pilihan dan di atas ni sebenarnya simpang yang terhasil lah yang kita cakap tadi, simpang PN iaitu dalam struktur binaan diod. Okey. So kita nak lihat dekat sini sambungan diod dalam litar ringkas. So kita akan lebih bincang dengan lebih kata teliti lah berkaitan dengan litar pincang depan dan litar pincang songsang.
Okay, kita lihat di sini apabila sini positif dan sini pembawa majoritinya positif ataupun lohong tadi, maka ini kita panggil litar pincang depan. Manakala litar pincang songsang, kita nampak dekat sini. Okey, apa yang berlaku? Sini negatif tetapi sini positif, so arus tak akan mengalir. Jadi apabila diod pincang depan, lohong akan bergerak ke semikonduktor jenis N, manakala elektron akan bergerak ke arah semikonduktor jenis P. Ni kena faham ni. Antara soalan yang akan ditanya, terangkan bagaimana litar pincang depan berfungsi. Ataupun terangkan bagaimana litar pincang songsang berlaku. Ini antara clue lah. Dalam fizik yang saya dah sebut sebelum ini, kita bagus belajar dengan 5 perkara, iaitu definisi, kemudian diikuti dengan formula, diikuti dengan jadual, gambar rajah dan juga graf. Itu asas dalam belajar fizik. Dan kesan litar pincang depan ni, mentol akan menyala. Berbanding dengan litar songsang ni, mentol tak menyala. Lapisan susutan menjadi nipis. Simpang PN ni menjadi nipis berbanding dengan litar susutan simpang PN bagi litar pincang songsang. Dia agak tebal, ada barrier yang jauh di sini dan ia menjadikan penghalang untuk elektron bergerak melintasi antara simpang. So, voltan simpang ni melintasi lapisan susutan yang berkurang dan rintangan diod menjadi lebih kecil berbanding dengan pincang songsang. Voltan simpangnya merentas lapisan susutan meningkat sehingga mencapai beza keupayaan yang bateri dan rintangan diod menjadi sangat besar. Sebab tu gini, dia tak boleh merintasi. P tak pergi N, N tak boleh pergi P disebabkan voltan simpang ni jurangnya besar. Kesan arus mengalir melalui diod dan mentol akan menyala bagi litar pincang depan dan sebaliknya bagi pincang songsang. Kesan yang paling ketara adalah mentol tak akan menyala. Jadi fahamkan betul-betul kedudukan diod yang menjadikan ianya litar pincang depan atau pincang forward bias. Dan kamu kena fahamlah perbezaan antara litar pincang depan dan juga litar pincang songsang. Itu antara soalan yang boleh ditanya. Selain daripada gambar rajah, pelajar boleh membuat dalam bentuk jadual untuk membuktikan perbezaan antara litar pincang depan dan litar pincang songsang. Okey, so sedikit maklumat dekat sini. Okey, semikonduktor jenis P dan semikonduktor jenis N terhasil menerusi proses pendopan. Pendopan ni kita dopkan bahan lain. Satu unsur lain di dalam semikonduktor. Di mana di sini kita takrikan dia sebagai atom benda asing yang dicampurkan ke dalam struktur kekisi hablur semikonduktor tulen. Ini antara proses pendopan lah untuk semikonduktor jenis P dan semikonduktor jenis N. Okay, di mana pembawa cas majoriti bagi semikonduktor jenis P adalah lohong dan sebaliknya bagi cas majoriti bagi semikonduktor jenis N adalah elektron, di mana lohong bertindak bersifat sebagai pembawa cas positif lah dan elektron pembawa sebagai cas negatif. So kita nampak dekat sini lah untuk N-type semikonduktor kita ada dekat sini fosforus. Kita ada fosforus. Untuk jenis P kita ada aluminium. So kedudukannya kita nampak dekat sini menyebabkan kita terdapat satu free elektron dekat sini. Tetapi bagi jenis P kita nampak satu lubang di sini. Nampak satu lubang. Fungsinya macam inilah.
Okey, kegunaan diod semikonduktor dan kapasitor dalam rektifikasi arus ulang alik. So cikgu nak sebut yang menarik di sini, selain daripada kapasitor, kamu ada rektifikasi. Dua istilah yang kamu ketahui apa sebenarnya. Okey, proses penukaran arus ulang alik kepada arus terus dipanggil sebagai rektifikasi. Rektifikasi ni sebenarnya proses menukar arus ulang alik kepada arus terus. Apakah komponen elektronik yang terlibat? Komponen elektronik yang terlibat adalah diod semikonduktor. So, terdapat dua jenis lah. Yang pertama, gelombang separuh. Yang kedua, gelombang penuh. Okay, gelombang. Kita tengok gelombang. Gelombang ni, sedikit bulan kaji. Gelombang seperti inilah, ni gelombang. Ni contoh gelombang. Ni bahagian positif. Yang ini bahagian negatif. So, rektifikasi gelombang separuh yang atas saja sebab fungsi diod hanya membenarkan arus melalui satu arah sahaja. So, dia lalu yang positif sahaja. Kemudian, kosong. Kosong ni bahagian bawah. Yang negatif dia tak benarkan. Okay, kemudian bahagian yang atas puncak, kosong balik. Yang bahagian bawah ni tidak benarkan. So, kamu nampak output di osiloskop lah. Osiloskop ni satu device yang fungsinya adalah menunjukkan surihan gelombang ataupun punca arus elektrik. Boleh digunakan untuk mengukur beza keupayaan juga. So, kita dekat sini ada kit rektifikasi untuk menukar arus ulang alik kepada arus terus. So, kita ada bekalan kuasa. Bekalan kuasa ni sudah pastinya arus ulang alik. Kita sambungkan pada kit rektifikasi untuk mewujudkan sumber seperti ini. So, kalau kita nampak dekat sini, source seperti ini adalah gelombang separuh. Gelombang separuh. Okey, kalau gelombang penuh pula, ini adalah susunan diod lah. Ini adalah susunan diod. Kita nampak dia ada 4. Kalau gelombang separuh tadi kita nampak satu sahaja. Satu sahaja di diod. Dan paling penting antara puncak arus dengan puncak arus yang berturutan kita nampak ada satu beza kat sini. Dan ini ada satu ruang kosong. Maksudnya arus ini tidak smooth ataupun tidak cantik. Begitu juga dengan kita tengok begitu juga dengan gelombang penuh. Gelombang penuh ni kita nampak arusnya pun yang terhasil pun tidak begitu cantik atau licin. Dia macam ni. Masih lagi arusnya tidak licin. Di mana yang di bahagian bawah tadi, kalau kita lihat, yang ini jambatan ni, jambatan membentuk kita panggil gugusan jambatan diod ni, dia akan benarkan arus di bahagian bawah ni naik ke atas. Boleh lalu sebenarnya, bukan naik, dia boleh lalu. Dia boleh lalu sebab arus ulang alik. Arus ulang alik ni dia boleh pergi dan balik. Pergi dan balik satu saat 50 kali. Okay, nanti kita tengok lepas ni. Okey, ni penerangan lah bagaimana rektifikasi gelombang separuh. Kita letakkan ni dua perbezaan yang ketara. Yang ini di atas litar tanpa diod. Yang bawah ni litar bersama diod. Ini adalah output daripada osiloskop. Ni yang cikgu cakap tadi, bahagian yang dihilangkan. Bahagian yang dihilangkan. Maka inilah output daripada osiloskop setelah kita letakkan diod. Ketika separuh kita positif, diod berada dalam keadaan pincang ke depan dan arus dibenarkan mengalir menerusi diod. Ni pincang putih. Okey, ketika separuh kita negatif, kita negatif maksudnya macam ni saja. Arus ni bergerak. Ni dia bergerak sebab dia boleh pergi dan waktu yang sama dia boleh balik. Pergi dan balik. Yang ni macam ni contoh. Yang ni pincang songsang. Bila ada kutub sebab sini positif, sini negatif. So, bila kita forward ni, dia lalu. So, bahagian atas sahaja
yang ada. Sebab bahagian yang negatif yang bawah ni, bahagian reverse ni pincang songsang. So bahagian bawah tak ada. Inilah bahagian yang hilangkan. Disebabkan oleh pincang songsang. Oleh itu diod tadi mengalirkan arus untuk separuh kita sahaja. Okey, untuk gelombang penuh. Untuk gelombang penuh ini adalah output daripada paparan OSK, osiloskop sinar katod. So kita tengok dekat sini kita separuh positif voltan pada terminal X ialah positif. Arus mengalir melalui diod D1, R dan D2. Kita tengok positif dia lalu D1 sebab sini positif, sini negatif. Lepas D1 dia pergi pada R. Dia masuk lalu pada R, lalu R dan pergi kepada D2. Positif, negatif dan balik mula pada Y. Dan selanjutnya pergi kepada Y itu bahagian yang positif. Untuk kita negatif, dia akan lalu yang bahagian bawah. Mana yang positif? Di T3 lah. Ini bahagian bawah ni. Dia masuk D2 dia tak boleh masuk. Sebab berbeza arah. Dia masuk D3. Sini positif, sini negatif. Dia masuk pada perintang R. Keluar masuk pada D4. Dan terus balik pada X. Terus balik pada X. Sebab tu kita tengok dekat sini. Yang bahagian bawah ni. Yang ni lah. Ni yang bahagian bawah tu. Yang bahagian negatif. Maka dalam kedua-dua kita positif dan kita negatif ini arus mengalir melalui perintah R dalam arah yang sama, iaitu dari A ke B. Dari A ke B, dan rektifikasi ini dipanggil rektifikasi gelombang penuh. Inilah penerangan yang cikgu sebutkan tadi. Bagaimana pergerakan arus di dalam kita positif dan juga kita negatif. Ini lebih cantik, lebih jelas lah. Nanti dalam video cikgu kamu boleh pause dan baca semula. Ini penerangan yang sama sebenarnya daripada contoh tadi. Okey, kapasitor sebagai perata arus. Okey, seperti yang cikgu cakap, dalam rektifikasi tadi untuk gelombang separuh, arusnya tak cantik. Dia ada gap kat situ. Kalau gelombang penuh pun dia tak cantik. Masih ada gap. So untuk melicinkan arus, kita melicinkan arus ni maksudnya kita nak jadikan arus tu macam ini. Seolah-olah rata. Seolah-olah rata. Jadi apakah komponen elektronik yang perlu ditambah untuk arus terus tadi menjadi lebih rata? So jawapannya adalah kapasitor. Kapasitor ni sebagai perata arus. Kapasitor ni berfungsi sebagai perata arus dalam litar rektifikasi. Ini susunan dia lah. Ini susunannya. Kita letakkan kapasitor di dalam litar separuh dan juga litar penuh. Ini yang berlaku. Yang merah-merah ni yang asal. Yang merah yang asal. Yang biru ni selepas hadirnya kapasitor. Arus menjadi lebih licin. Arus menjadi lebih smooth. Itu fungsi kapasitor. Okay, apa yang berlaku untuk untuk rektifikasi gelombang separuh dan rektifikasi gelombang penuh setelah diletakkan kapasitor? Okay, inilah yang berlaku. Kapasitor ni disambungkan secara selari dengan perintang R tadi. Kamu nampak? Selari ni. Kedudukannya adalah selari. Selari di antara satu sama lain. So, apabila bekalan kuasa dihidupkan, arus output boleh diratakan. Ketika beza keupayaan meningkat, kapasitor akan dicas dan tenaga disimpan dalam kapasitor tersebut. Itulah fungsi kapasitor tadi. Itulah fungsi kapasitor. Okey, masa
kita nampak punca yang tinggi ni, itu kapasiter dicas. Tapi bila yang gap tadi, gap tadi yang ruang kosong antara dua puncak gelombang itu, kapasiter dinyah cas. Maksudnya arus yang disimpan di dalam kapasiter itu dikeluarkan. Jadi bila arus tu dikeluarkan bermaksudnya arus mengalir. So kawasan ini sepatutnya tidak ada arus, maka ada arus yang mengalir. Jadi secara automatik ianya bersifat sebagai perata arus lah. Itulah yang berlaku dalam kedua-dua gambar rajah ini berdasarkan penerangan yang cikgu sertakan lah. Jadi dekat sini kita nampak kapasiter jelas sebagai perata arus. Okey, ini adalah latihan yang ada dalam buku teks. Okey, yang pertama, apakah maksud istilah diod semikonduktor? Apakah maksud keadaan pincang depan? Kemudian apakah yang dimaksudkan dengan rektifikasi? Semuanya ada dalam nota dalam penerangan cikgu tadi. Lukikan 1 liter rektifikasi gelombang penuh menggunakan 4 diod semikonduktor, kemudian lakarkan paparan pun ada di dalam nota cikgu, cuma yang tak ada tu satu tu. Kemudian lakarkan paparan scan voltage output pada osiloskop katod jika satu diod semikonduktor itu terbakar. Terbakar maksudnya arus tak mengalir. Fikirkan. Dan yang ketiga, namakan komponen elektronik yang digunakan sebagai perata arus. Terangkan prinsip kerja pun cikgu dah terangkan tadi. Yang di mana kapasitor itu akan mengecas dan menyah cas. Jadi sekian saja bahan perkongsian cikgu pada hari ini untuk tajuk semikonduktor. Diod semikonduktor. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.